wabarakatuh. Allahu Akbar. Salam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dah selesai bersahur. Ada sedikit masa ya dengan saya. Hari yang pertama ini saya mula pukul 6.20, 21 gitu. Kita akan bersiaran setiap hari, tapi saya nak pakai 5 minit je masa tuan-tuan dan puan-puan untuk membincangkan tajuk dia Tazkirah 5 minit, tetapi berdasarkan pada buku ini, Beri 2 minit. Dan yang 4 minit yang pertama ini, pada hari ini je, saya nak menceritakan sedikit latar belakang macam mana boleh penulisan Beri 2 minit ini. Saya biasa mengembara, biasa berjalan daripada satu tempat ke satu tempat. Jalan ke mana pun, semayang kena semayang lah. Jadi, biasanya kalau subuh tu kena pergi ke masjid lah. Saya memang, insyaAllah lah kita pergi ke masjid. Tetapi, kalau tengah bermusafir, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, boleh jamak kan? Jadi biasanya kalau jamak di RNR, orang qamat ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas sudah qamat tu dia akan mulalah cari siapa nak kena jadi imam. Tapi biasanya yang akan jadi mangsanya siapa yang pakai jubah dengan pakai kopiah. Tapi kalau biasa bermusafir, jarang orang berjubah ni. Dia pakai kemeja tapi pakai kopiah. Jadi saya pun biasanya pakai kopiah. Dan dia tengok, Ji, tolong je. Jadi, saya okey je jamak dan kasar ni. Dan kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun terus pusing cepat-cepat sikit. Sebab apa, orang dalam bermusafir ni, dia tak nak lama-lama ni. Dia nak berjalan kan. Tapi saya gunakan strategi. Saya kata, tuan-tuan, boleh tak bagi saya 2 minit? Saya nak baca satu hadis. Ataupun nak bagi tazkirah sikit je. Okey. Jadi bila sebut saja 2 minit, dia orang ni selesa. Dia tak rasa terbeban. Jadi akan bersela dengan cantik lah. 2 minit. Dan saya akan pastikan saya menggunakan 2 minit itu. 2 minit lebih sikit. Asalkan dia bunyi 2 minit 10 saat. 2 minit 15 saat. Tapi tak sampai 3 minit lah. Dan biasanya disebabkan ringkas, padat, dia terkesan di hatinya. Maksudnya, oh okey, macam tu. Dan kenapa saya tahu, biasanya mereka akan, tak adalah body language dia tu menunjukkan dia bersyukurlah kerana dapat dengar. Jadi setelah lama macam begini, saya pun fikir-fikir bagus juga saya bukukan. Kenapa? Bila dibukukan ini, ramai orang boleh mendapat manfaat. Sebab contoh macam saya pensyarah UniKL, saya biasanya sebelum kelas, saya ambil masa 2-3 minit untuk bagi tazkirah kepada anak-anak murid saya. Tiap-tiap masa kuliah, 2 ataupun 3 minit. Dan dia orang okey lah, budak-budak muda kita ni. Kemudian, dalam kereta ke dengan anak-anak apa semua, maka buku ini menjadi daya tarikan kepada mereka, kepada ketua jabatan, kepada pensyarah, kepada guru, kepada ibu bapa. Kadang-kadang kita ni nak menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, tapi tak ada idea. Ini ringkas saja. Kalau tuan-tuan nak baca atas dasar buku ini hanya mengambil masa 3 jam. Settle lah. Dia ada 100 bab. Baik, dalam tazkirah ini, saya nak pertama sekali nak mengucapkan terima kasihlah kepada Galeri Ilmu, kepada Universiti Kuala Lumpur, dan juga kepada isteri saya, anak-anak saya yang membantulah. Dan juga saya tak lupa juga ni mikrofon ni. Bila saya sebut tak ada mikrofon, Mr. K, tolong belikan, hadiahkan kepada saya. Dan sebab itu, bila dah beli, dah sampai, saya kata, hai, tak boleh ni, mesti manfaatkan. Ramai orang manfaatkan sesuatu untuk saya, untuk berdakwah, saya tak akan biarkan macam tu. Banyak juga yang ada orang bagi, Masya Allah, Subhanallah, mikrofon kecil, speaker kecil. Sebab kita pergi ke kawasan-kawasan kampung yang tak ada kemudahan, dia berguna besar. Ada satu tu, projektor, saya sentiasa bawa, ada dalam kereta saya, projektor. Ini Tuan Haji Sabtu yang hadiahkan pada saya. Ya Allah, dah 4-5 tahun dah. Tak rosak-rosak, Alhamdulillah, Masya Allah, terang saja. Dan saya berjanji pada diri saya lah, saya akan memanfaatkan semua peralatan yang diberi kepada saya dalam proses untuk berdakwah. Baik, tepat pukul 6.25, jam saya, jam sana lah. Yang mungkin jam tu slow sikit, lambat sikit, 1 minit, 2 minit. Baik,
Setiap pagi saya akan membicarakan apa yang terkandung dalam buku Beri 2 Minit. Kalau COVID-19 ni lama sikit, insya-Allah kita boleh habiskan. Tapi kita tak naklah dia lama, biarlah cepat-cepat habis. Dah rindu dah kita nak pergi ke masjid dan sebagainya. Baik. Ringkas saja ya. Dalam buku ini yang pertama sekali saya tulis bab 1. Saya kata kalau ada satu perkara sunat yang nak saya anjurkan kepada khalayak, kepada mereka yang mendengar tazkirah saya, bangun malam. Kenapa? Dia menjawab ke semua persoalan dalam kehidupan kita ni. Ini memang anak saya ajar, adik-beradik saya ajar, orang-orang yang hampir dengan saya ajar. Apa dia? Sebab apa? Bangun malam ini suatu perkara yang dirahsiakan. Apa dia ganjaran dia? Tapi okey, dirahsiakan. Tetapi Allah kata, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca terjemahan dia, saya sebut terjemahan dia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa? Aku nak makbulkan doanya. Ada tak yang nak bertaubat? Aku nak ampunkan dosanya. Ada tak yang nak meminta? Aku nak bagi apa yang dia minta. Tapi dalam bab ini saya tak sebut pasal benda lagu tu. Saya sebut apa? Orang duk kata, Prof, payah nak bangun malam ni gini. Saya cuba tapi payah. Masya Allah. Yang sebenarnya ramai orang lupa, Allah ni bagi jaga kat kita. Tinggal lagi kita nak bangun, nak solat, nak bermunajat, nak berdoa tak? Kenapa? Saya ada diabetes. Kecil manis, bahasa orang kampung. Pukul 1, pukul 2 memang terjaganya. Kena pergi tandas. Buang air. Itulah Allah jaga. Lagi anak kecil, orang yang dah anak 2 bulan, 3 bulan, yang dah boleh semayang lah, yang 4 bulan. Contoh ibu ya, dia terjaga anak nak menyusu. Bangun sekejap, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat, 1 witir kalau tak buat lagi, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan apa lagi? Ya Allah, masya-Allah, subhanallah. Solat subuh, kita semua kena solat subuh. Yang lelaki, kalau kita pegang, kita nak pergi semayang ke masjid, bangun awal sikit. Dia 1/3 hujung malam yang tersisa ni lebih kurang lah ya. Saya ada calculation dia tapi masa suntuk saya tak nak kira. Malam ni daripada katalah pukul 2 pagi sampai sekarang subuh pukul 5.55. Bangun pukul 5 pun okey. Baik. Ini yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ni Ramadan ni, COVID-19 Ramadan. Bangun pukul 5, pukul 4.30 ke bisa kata. Memang kena bangun punya. Puan-puan, berapa ramai puan-puan tadi yang bangun yang terus pergi ke dapur. Inilah peluang kita nak kita bangun awal sikit dan lakukan ibadat ini. Dan contohnya, kita ni banyak keperluan, banyak masalah, banyak isu lah. Ramai orang jumpa saya. Lain kali tak ada jumpa lah. Jawapan saya mudah aja. Puan semayang tak? Tuan semayang tak? Semayang. Kalau semayang baguslah. Mudah aja nak selesai masalah kita. Mengadu dengan Allah SWT. Allah kata apa? Bangun 1/3. Rasulullah SAW kata apa? Bangun 1/3 hujung malam yang tersisa. Engkau bangun, engkau minta, aku bagi. Engkau berdoa, aku makbulkan. Engkau apa satu lagi? Engkau minta ampun, aku ampunkan. Contohlah. Saya ambil yang terbaru. Anak saya, Sofia, akan periksa ni. Minggu depan, dah start periksa dah. Masya Allah, subhanallah. Online periksa. Saya doakan tiap-tiap malam, ya Allah, ya Tuanku, tolonglah, ya Allah. Kau permudahkanlah. Farah Sofia ni, dia nak ambil exam, ya Allah. Kau tenangkanlah hatinya, ya Allah. Kuatkanlah semangatnya, ya Allah. Pemudahkanlah, ya Allah. Dahlah kita bangun malam tadi, Allah ada janji macam tu. Kemudian Allah janji juga, doa ibu apa sangat mustajab. Tiba-tiba hari, 2-3 hari, seminggu lepas saya dapat. Kata, ayah, Azrai nak berhenti kerja lah. Azrai nak sambung PhD. Masya Allah. Ada pula satu doa baru pula. Bermula. Pasal apa? Keadaan semasa macam tu. Ya Allah, kau jadikanlah anakku Ahmad Haris Azrai sebagai anak yang solehah, anak yang taat kepada perintah-Mu, ya Allah. Permudahkanlah kehidupannya. Dia nak belajar, ya Allah. Ya Allah, kau bagilah laluan yang mudah kepadanya, ya Allah. Alhamdulillah, kita minta doa ibu bapa mustajab. Dan bangun 1/3 hujung malam yang tersisa pun mustajab juga. Tapi, asas dia, tuan-tuan, bila-bila masa pun boleh berdoa. Tapi yang ini disyariatkan, dikatakan macam tu. Baik, dah pukul 6.30, saya berhenti. InsyaAllah, pagi besok, kita pergi kepada bab 2 pula. 30 hari, 30 bab. Kalau 90 hari, 90 bab. 100 hari, 100 bab. Habis cerita. Tak payah beli buku ni.
balik pula. Tapi kalau nak beli, boleh, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita niat untuk mencari kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.